Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih banyak-banyak kepada seluruh para pendengar setia Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM di segmen motivasi pagi bersama dengan saya sekali lagi Syahari Abdul Rahman. Terima kasih kepada penerbit Hajah Maslina Alias. Pada pagi ini, tuan-puan, ya, kita sembang-sembang sedikit tentang satu topik yang agak serius, ya, iaitulah hakikat kehidupan. Kita menyedari bahawasanya kehidupan kita ini sebenarnya ada perkara yang mesti kita ketahui daripada pencipta kehidupan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam suratul Hadid, surah yang ke-57, ayat yang ke-20, iaitulah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Mari kita perhatikan apakah maksud ayat ini. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan gurauan dan perhiasan dan saling berbangga antara kalian dan saling mengumpul dan memperbanyakkan harta dan anak pinak. Ia seumpama hujan yang turun menimbulkan kekaguman pekebun, sedangkan di kemudiannya tanam-tanaman itu kelak menjadi kering. Lalu engkau lihat ia menjadi kuning, lalu ia menjadi hancur lebur. Ayat ini mengajar kita, tuan-puan semua, hidup ini seumpama sebuah perjalanan yang panjang. Dan kita, kerana perjalanan itu panjang, kita perlu berhenti di stesen minyak. Kerana biasanya minyak itu kekadangnya akan tinggal satu bar berkelip-kelip. Tetapi perjalanan panjang ini bakal menyaksikan ada 5 hentian yang kita kena berhenti untuk bubuh bekalan. Tugas kita sebagai pemandu, kita nak balik kampung, pasti bukan kita sahaja, ada anak-anak kita, ada isteri kita. Kita punya concernnya adalah nak bubuh minyak. Tetapi belum tentu ia concern anak bini kita bila berhenti di RNR nak bubuh minyak. Kadang ada hentian yang namanya hentian permainan. Anak-anak kita tak boleh nampak ada playground. Pasti akan turun daripada kereta untuk bermain-main di playground di RNR berkenaan. Tugas kita adalah memastikan, ya, kalau nak main boleh tapi sekejap sahaja. Bila minyak dah dibubuh, kena bergegas naik ke dalam kereta. Destinasi yang kita nak pergi, mesti kita terus pergi. Hentian yang kedua, barangkali kita berhenti lagi untuk bubuh minyak lagi. Dan hentian kali ini namanya hentian hiburan. Ya, abang long ataupun anak sulung kita nampaknya sangat berminat dengan artis jemputan yang kebetulan ada di RNR berkenaan. Ramai orang beratur untuk dapatkan autograf, termasuk anak kita pun nak beratur. Kita kata, minta maaf nak, ayah berhenti nak bubuh minyak je. Bukan nak suruh kamu dan nak tunggu kamu beratur untuk dapat autograf artis berkenaan. Minta maaf nak, kena bergegas naik dalam kereta, tengok dari kejauhan sudahlah. Kita pun teruskan perjalanan. Datang pula ujian yang seterusnya. Kita berhenti nak bubuh minyak. Tetapi kali ini ada hentian yang kita nak bubuh minyak, tapi ada daya tarikan yang lain pula, di mana adanya wanita-wanita cantik ataupun lelaki-lelaki yang tampan yang sangat menguji, ya, diri kita atau isteri kita. Inilah hentian di mana hentian perhiasan, di mana kita nak bagi tahu satu dunia yang kita ada penampilan yang menarik, ada ketampanan, ada sesuatu pada rupa paras kita yang kita nak bagi tahu pada orang. Pakaian kita, ya, phone terbaru kita, jenama kereta kita, supaya kita mendapat perhatian. Tetapi kita bagi tahu bahawasanya tujuan kita berhenti nak bubuh minyak. Adapun hentian yang keempat adalah hentian, ya, melahirkan rasa bangga.
Hentian di situ adalah hentian di mana ya ramai orang menunjukkan kehebatan masing-masing, kegagahan masing-masing, tetapi kita katakan bahawasanya kita tidak mahu untuk berada dalam kumpulan manusia yang ucapannya penuh dengan ujub dan hasad dengki. Ia mendabik dada mengatakan mereka lebih baik daripada orang lain. Lalu alhamdulillah ya, kita teruskan perjalanan sampailah kita pada hentian yang terakhir. Hentian ini adalah hentian di mana disebut hentian pengumpulan harta dan anak pinak. Ya, hentian ini ternyata ada ramai orang-orang yang sudah berusia tetapi kaya raya, punya autoriti dalam pelbagai organisasi, dan setiap seorang berkata, angka pekerja saya lebih ramai daripada saudara, angka harta pendapatan saya lebih banyak daripada saudara. Saling atas mengatasi, saling tindas menindas, saling berbangga antara satu sama lain. Lalu syukurlah pada Allah tuan-tuan, seandainya kita dikumpulkan Allah dalam kumpulan manusia yang berhenti di stesen minyak, tetapi memahami objektif utamanya adalah bekalan sahaja. Ya, kita boleh tengok daripada kejauhan segala hentian-hentian yang 5 tadi. Hentian yang pertama kita sebut hentian la'ibun. Hentian yang kedua kita namakan hentian lahwun. Hentian yang ketiga namanya hentian zinatun. Hentian yang keempat namanya hentian tafakhurum bainakum. Hentian yang kelima adalah hentian takathurun fil amwali wal aulad. Setiap hentian memang menarik minat pelbagai usia daripada ahli keluarga kita. Maka tugas kita adalah menjaga kita dan ahli keluarga kita dari terpukau dengan kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, hentian yang pertama tadi sangat menarik minat anak-anak kecil kita. Hentian yang kedua sangat menarik minat abang long, anak sulung, kakak long kita. Hentian yang ketiga sangat menarik perhatian kita, isteri kita. Hentian yang keempat sangat menarik orang-orang dewasa. Dan hentian yang kelima adalah ujian bagi orang-orang yang sudah berusia, yang sudah bersara, yang sudah ya menikmati ya financial freedom. Jadi kita kena ingat satu perkara, ayat ini mengajar kita tuan-puan sekalian, semakin banyak benda yang kita cari daripada dunia, semakin berat ya kemahuan kita nak bertemu pencipta. Ya, semakin banyak beban yang kita cari daripada dunia, sebenarnya semakin menambah berat kemahuan kita untuk bertemu dengan pencipta. Oleh hal yang demikian, kita kena sentiasa beringat perjalanan hidup ini sangat panjang dan penuh dengan ujian. Antara ujian berkenaan adalah minyak kita ya perlu diisi supaya selamat sampai ke kampung halaman yang dicintai. Ya, orang yang dah sampai ke kampung ya berkongsi gambar-gambar menarik mereka menikmati durian di dusun kampung masing-masing. Ya, adik-beradik kita barangkali dah sampai, kita pun seronok nak bergegas ya untuk sampai ke kampung bertemu orang-orang tua, apatah lagi selepas musim PKP kan. Jadi kalaulah anak-anak kita, keluarga kita rasa seronok duduk di kampung itu, insya-Allah mereka tidak akan terpukau dengan playground, mereka tak akan terpukau dengan beg tangan, mereka tak akan terpukau dengan phone yang terbaru, mereka tak akan terpukau dengan persembahan kereta terbaru yang ada di RNR. Hidup ini umpama berhenti di stesen minyak. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiduplah kamu di dunia ini seumpama orang yang melintas sahaja. Orang yang melintas sahaja kerana ada keperluan untuk singgah di bandar berkenaan. Fokus pada membina bekalan, fokus pada membina keperluan, jangan melakukan selain daripada itu, melainkan ia hanya di tangan, tidak di dalam hati kita. Tidak salah untuk bermain, tidak salah untuk beli phone, tidak salah untuk ada harta, tetapi kekalkan kesemua itu di tangan, tetapi tidak masuk ke dalam hati kita. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada orang yang bila sampai di stesen minyak, ya dia tak nak berhenti. Ya, dia tak nak berhenti. Lalu apa yang terjadi? Keretanya tersadai di tengah jalan dan malam-malam hari tak ada orang membantu mereka. Mereka telah diserang binatang buas, menjadi mangsa kepada serangan makhluk yang ganas-ganas. Wal'iyadu billah. Dalam hidup, ya kita jangan sombong. Ya, kita kena faham hidup ini ada pengisian perlu diberi kepada roh kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan
tazkirah ni memberikan manfaat kepada semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.